sejak setahun 2 bulan selepas Sheraton move masih gagal Parlimen berfungsi sampai Disember hari itu sebelum ditutup. Jadi bagaimanakah nak selesaikan? Jawabnya adalah darurat politik. Walaupun ianya berbunyi darurat, tapi itulah penyelesaiannya. Kerana apa? Kerana di situlah, pada masa itulah, dengan adanya satu jawatan kuasa yang akan menasihati kebawadulian di Pertuan Agong, maka hak kuasa eksekutif ditarik daripada kerajaan. Kerajaan yang ada tidak berfungsi eksekutif. Perdana Menteri tidak berfungsi eksekutif. Dilaksanakan di bawah jawatan kuasa penasihat yang akan menasihati kebawaduli tuanku untuk menjalankan tadbir urus negara dengan bantuan penjawat-penjawat awam yang ada sekarang di dalam kementerian masing-masing. Sebenarnya soal darurat politik, saya perlu nyatakan pada hari ini, saya nyatakan dengan jelas 18 Jun. Telah saya bangkitkan sejak bulan Julai tahun 2020. Bulan Julai 2020. Iaitu sebelum pun Kerajaan Perikatan Nasional memohon untuk darurat pertama yang telah ditolak. Dan sebelum pun permohonan darurat kedua dibenarkan pada Januari. Sebab saya sebagai seorang peguam, dalam analisa saya dah saya dapati bahawa perlembagaan persekutuan yang kita ada ni, malangnya tidak akan dapat berfungsi dalam keadaan politik yang ada sekarang ni. Sebab itu saya syorkan darurat politik. Supaya perkara-perkara yang malang di dalam ini yang disalahgunakan dapat diperbetulkan dalam tempoh sedikit yang ada untuk darurat politik dan kemudian kembali kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada masa yang sama, saya tidak tahulah macam mana Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan ataupun menyalahgunakan ataupun memperolehi cadangan darurat politik dan menukarnya kepada darurat kesihatan. Itu pun mungkin ada plagiarism di sudut Perikatan Nasional. Tapi itu sebenarnya bagi saya adalah pembuktian kewujudan darurat politik. Permohonan darurat kesihatan itu menunjukkan kerajaan ada darurat politik dalam sistem yang ada menyebabkan kerajaan tak boleh berfungsi.